Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14, bayang ke-14 daripada atas. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga-belas daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang: memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan pada tempatnya. Memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempatnya. Tempat salam selepas daripada selesai duduk bagi tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca selawat, barulah sampai kepada tempat salam. Tiba-tiba memberi salam pada barang yang bukan tempatnya dengan sengaja, batal sembahyang. Kemudian memberi salam dengan sengaja ni tak berlakulah. Tapi memberi salam dengan terlupa, yang bukan pada tempatnya. Mana yang bukan pada tempat? Belum cukup rakaat, dia memberi salam, itu bukan tempat. Walaupun sebelum tu dia membaca tasyahud akhir, walaupun sebelum tu dia membaca selawat, kemudian dia memberi salam, macam tempat dah, tapi rakaat belum cukup, bukan tempat juga. Tapi yang berlakunya adalah dengan terlupa. Itu tak batal. Dia boleh kembali balik kepada sembahyang. Syaratnya antara memberi salam dengan terlupa yang bukan pada tempat tadi ni,
dengan kembali ingat, kembali sedar tu bukan masa yang panjang, masa yang sekejap sahaja. Jangan masa yang lama. Masa yang lama ni teluh 6 patah kalimah kita bercakap, itu masa yang lama. Maka hak tu tak boleh lagi kembali balik kepada sembahyang. Kalau dia memberi salam, tiba-tiba orang beritahu rakaat kamu belum cukup, kemudian dia memang teringat kembali, sedar kembali bahawa rakaat semayangnya belum lagi cukup, maka dia wajib kembali balik pada sembahyang. Kembali balik dia. Mana niat tu kembali balik. Tak ada kata Allahu Akbar saja aku kembali balik, tak ada ni. Terus masuk kepada sembahyang. Kalau dia bercakap sekalipun dalam keadaan dia lupa dirinya dalam semayang, tak batal juga. Dahulu kita bicara dah kan, perkara yang pertama yang membatalkan semayang adalah berkata-kata. Berkata-kata membatalkan semayang. Yang pertama dengan sengaja, yang kedua tahu kata haram, yang ketiga ingat akan dirinya dalam semayang. Ada 3 qaid, 3 syarat ni barulah batal. Dia berkata-kata dengan sengaja, dan dia tahu berkata-kata dalam sembahyang haram, tapi dia tak sedar dia dalam sembahyang. Sebab dia sedar, dia ingat sembahyang dia sudah dah, tak batal juga. Tak batal juga. Saya tak law tegur itu kan. Ya kamu kita kata gitu. Itu mana kita pun bangun nak sambung ni. Kita berkata-kata dengan sengaja dan tahu berkata-kata dan semayang adalah haram, membatalkan semayang, tapi kita tak ingat kita dah semayang sebab kita ingat semayang itu sudah dah. Jadi tak cukup 3 syarat tu, tak batal lah. Cukup 3 syarat tu batal. Perkara yang pertama dahulu, yang membatalkan yang pertama dahulu kan. Pertama, yang membatalkan semayang berkata-kata dengan sengaja, itu syarat yang pertama. Lagi ketahui akan haramnya, itu syarat yang kedua. Dan ingat akan dirinya di dalam semayang, itu syarat yang ketiga. Ada 3 ni batal. Tapi kalau berkata-kata dengan sengaja, tahu haram berkata-kata dalam semayang sudah batal, tapi ingat ke sudah dah, tak ada syarat yang ketiga, tak batal lah. Mana ni? Kita waktu tak sengaja tak batal. Kalau mendahului imam dengan sengaja batal. Kalau sengaja kita mendahului imam pada memberi salam, batal semayang. Melainkan kita niat mufarakah. Kita mendahului rukun yang lain hanya makruh saja. Kita mendahului rukun rokok iktidal, itu makruh. Kita mendahului rukun salam dengan sengaja, batal semayang. Kalau lupa tak batal. Dia terlupa tak batal. Jadi sekarang ni dia memberi salam bukan pada tempat tapi dengan lupa, tak batal semayang. Kalau dia kembali ingat, dia wajib kembali balik pada sembahyang. Dia sambung rakaat dia. Kemudian sebelum memberi salam, sunat sujud sahwi. Sebelum memberi salam, sunat sujud sahwi. Sebelum memberi salam, sunat sujud sahwi. Sunat tu, faham tak tu? Sunat sujud sahwi. Jangan duk tanya pula, kau duk sujud macam mana? Tak payah tanyalah begitu. Sebab sunat sujud sahwi. Kau duk sujud, sunat sujud sahwi. Dia tanya lagi, dah kalau sujud sahwi, batal lah sembahyang kamu dah sujud sahwi. Saat ni ustaz kata sunat, apa kata batal pula? Dah tahu dah sunat, mau tanya apa lagi? Dia kadang-kadang buat main gurau. Dia tanya subuh, kalau tak baca kunut, dah dia nak qada subuh belakang untuk imam tarawih.
Jadi kalau dia baca kunut subuh, nampaklah dia tak sembahyang tarawih. Jadi dia tanyalah, kalau saya qada subuh, belakang tu imam sembahyang tarawih, saya tak baca kunut, so tak sembahyang saya? Jawablah, baca kunut tu sunat, sunat aba'ah. Dah sah tak sembahyang? Kunut tu sunat. Sah ke tak? Tak sah, tak baca kau kunut. Sana ustaz kata sunat, apa pula tidak sah? Dah apa tanya lagi? Tak mana gurau nak tanya. Jadi sunat sujud sahwi sebelum salam. Kalau dah sujud macam mana? Sunat sujud sahwi sebelum salam. Kalau tanya lagi, kalau dah sujud sahwi, batal lah sembahyang awak sebab awak tak sujud sahwi. Dah pula batal ustaz? Kan tadi ustaz kata sunat. Dah tahu dah, jangan tanya. Sebut kata sunat, faham lah. Kalau dak sujud sahwi, tinggal perkara sunat, rugi. Batal ke tak? Tinggal perkara sunat, batal bila pula? Tapi orang ni gitulah. Dia tahu sangat. Tapi dia macam teragak-agak. Bila kita perakat dia, batal tak buat benda sunat. Batal pula sunat je kan? Mana dia tahu? Dia tanya bukan dia nak main, tapi dia macam teragak-agak. Dia teragak-agak. Batal ke tak? Tu nak sahih. Boleh sebut kata sunat, dah batal ke tak? Dah batal. Bila sebut kata batal, tak boleh terima pula. Sebab kata dia kata sunat, apa bukan batal. Tahu juga memang orang tahu belaka, tak ada orang tak tahu. Perkara sunat tak buat, tak batal, orang tahu belaka. Dia pun tahu. Cuma kenapa dia tanya? Dia nak pasti. Dia nak pasti je. Dah bagi dia sokmo-sokmo tak pernah sembahyang subuh tanpa kunut. Jadi dia nak qada subuh tak membaca kunut, dia rasa macam bukan subuh lah. Sebab dia ikut tema tarawih. Dia nak qada subuh, kalau dia angkat tangan, orang tahu dia bukan sembahyang tarawih. Jadi muskil lah, sebab dia sembahyang subuh selama ni daripada budak tak pernah tinggal kunut subuh. Jadi nak tinggal ni macam mana ni? Dia rasa macam tak subuh dia jadi, sebab tak ada kunut. Tapi dia pasti tahu kunut tu sunat. Kan ada orang siapa ke jahil sangat, ingat ke kunut ni rukun 13. Tak ada orang jahil sangat. Cuma dia jadi rasa tertanya-tanya sebab tak pernah buat mayang fardu subuh, tiba kunut tak ada. Tu je lah. Jadi orang yang dia memberi salam dengan terlupa yang bukan pada tempat, tak batal kalau dia kembali sedar tu dalam masa yang tak lama. Lepas tu dia kembali balik. Kemudian sebelum dia memberi salam, sunat sujud sahwi. Ambillah. Ke-14-nya. Ke-14 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Terbuka aurah. Terbuka aurah, menutupi aurah, syarat sah sembahyang. Terbuka aurah, perkara yang membatalkan sembahyang. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyan ni dia terang nyata di sini, jelas molek. Hak terbuka aurah membatalkan sembahyang ni, ni terang molek di huraian. Bermula yang muktamadnya, terang molek sini. Sebab terbuka aurah ni mungkin ada beberapa sebab. Mungkin terbuka aurah dengan kerana angin, mungkin terbuka aurah kerana ditarik, dibuka oleh budak-budak, anak ke cucu ke. Dia terbuka aurah ni boleh terjadi kerana beberapa sebab. Maka hak terbuka aurah sebab hak manakah yang membatalkan sembahyang, sebab hak manakah yang tidak membatalkan sembahyang walaupun terbuka aurah. Ni dia perici molek. Terbuka aurah perkara yang membatalkan sembahyang yang ni ke-14. Jelaslah. Tapi hak mana yang terbuka aurah yang membatalkan sembahyang? Bermula yang muktamadnya berdasarkan kepada pandangan ulama yang muktamad. Dia ada pandangan yang dhaif, pandangan yang lemah. Jika membuka akan aurah
oleh yang lain daripada angin. Yang lain daripada angin. Angin satu kerana yang lain daripada angin ni kau banyak orang ke yang buka. Orang yang buka, orang tu anak cucu lah yang buka. Budak-budak ni dah tengok dalam YouTube hok semayang, hok anak duduk main tu contohnya. Jadi sekarang ni terbuka, jika membuka akan oleh yang lain daripada angin. Angin lain hukum, yang lain daripada angin, seperti dibuka oleh manusia. Dalam kitab disebut dibuka oleh kera. Kera kan jenis-jenis. Lah ni kera kan pakai baju lah ni kan. Kera pun pakai baju sekarang ni. Macam mana kera dibela tu lah. Kera ataupun kucing. Kucing niku-niku tu kan. Tuang di tengah semayang dia berguling-guling apa semua tu. Jadi kalaulah yang membuka akan aurah ni oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata, mutlaqan. Batal semata-mata ni walaupun sekejap, walaupun ditutup dengan segera, batal semata-mata. Yang lain daripada angin, yang lain daripada angin, manusia, kera, kucing. Manusia ni kita kata kanak-kanak lah. Kanak-kanak, kera ke, kucing ke. Jadi kalau yang membuka aurah tu oleh yang lain daripada angin, maka batal semuanya semata-mata. Walaupun terbuka tu hanya sekejap dan ditutup serta-merta, batal semata-mata. Kalau yang membuka akan aurah ni angin, ada yang batal, ada yang tidak batal. Baru diperinci di bawah. Jadi kalau yang membuka aurah ni oleh yang lain daripada angin, maka batal semuanya semata. Soalan, sekejap je tu segera. Batal semayangnya semata-mata. Ini comel dia cerita dalam kitab Hidayatul Sibiang ni. Dan satu kitab yang lain dia tak berapa perinci mana. Sini dia perinci molek. Dan jika membuka akan aurah oleh angin, bahawa ada huraian, ada batal, ada tak. Kalau dengan angin, yang lain daripada angin, batal sembahyangnya semata-mata. Hak ada perinci dia pula, ada tafsil dia. Hak mana hak batal, hak mana tak batal. Yang membuka akan aurah ni angin yang membuka aurah, bahawa ada huraian. Dan jika membuka akan dia aurah oleh angin dan ditutup akan dia akan aurah dengan segera. Ni. Angin tiup, terbuka aurah, ditutup dengan segera. Dan tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia, dan tiada berulang-ulang keduanya. Kedua menutup dan menutup aurah tu. Tiada berulang kedua-duanya, membuka aurah oleh angin dan juga menutup aurah, maka tiada batal sembahyangnya. Tak ada huraian. Maknanya kalau terbuka aurah kerana angin, ditutup dengan segera, dalam tutup segera tu tidak bawa kepada banyak perbuatan. Kalau angin mari tutup, lepas tu tutup, mana kena bergerak sentiasa untuk menutupi aurah yang ditiup oleh angin. Tu batal sebab dia banyak pergerakan. Hak ni terbuka aurah oleh kerana angin, tutup dengan segera. Tutup dengan segera. Kemudian dalam tutup itu tidak menyebabkan berlaku perbuatan yang banyak, maka tidak batal sembahyangnya. Tidak batal sembahyang. Tapi kalau terbuka aurah
Kalau terbuka aurah tapi sedornya lambat, baru perasan kemudian, dia pun nak tutup, waktu semayang sudah batal. Tapi kalau yang membuka aurah tu kanak-kanak, kera ataupun kucing contohnya, walaupun terbuka tu sekejap saja, segera ditutup sekalipun, tetap batal sembahyang semata-mata. Kalau terbuka aurah dengan angin, jika tutup segera. Jika tutup segera, jangan sampai sempat qada tamakninah, kemudian dalam tutup bersegera tu tidak menyebabkan banyak perbuatan dan tidak berlaku berulang-ulang kali, terbuka lepas tu tutup, terbuka lepas tu tutup. Semayang macam mana tak tahulah, tapi patah orang kali, maka tiada batal sembahyangnya. Ini pandangan yang muktamad. Pandangan yang kedua, pandangan daif, sama je. Angin kebuka, kanak-kanak kebuka, kera kucing kebuka, kalau tutup segera tak batal. Tu. Dia sama je. Itu pandangan daif. Makna terbuka aurah sama ada dengan angin, sama ada manusia yang kanak-kanak yang buka, sama ada kera kucing yang buka. Pandai ni, sama saja hukum. Kalau dapat tutup dengan segera, tak batal sembahyang tu. Dia gitu. Ni pandangan muktamad. Yang tak batal apabila tutup dengan segera, jikalau terbuka aurah oleh angin saja. Kalau terbuka aurah oleh yang lain daripada angin, batal sembahyangnya semata-mata. Ni hak dalam kitab kita ni, hak pandangan dia muktamad. Tapi pandangan yang daif tidak dinyatakan lah. Pandangan daif tidak dinyatakan. Jadi pandangan daifnya, terbuka oleh angin, terbuka oleh yang lain daripada angin, sama saja hukumnya, sama saja. Kalau dapat ditutup dengan segera, tidak membatalkan sembahyang. Kalau mana terbuka tu lama, tidak tutup dengan segera, lama ni siapa qada tamakninah, dak lama, bukan lama sangat, lama lah tu dia panggil sebab tidak segera. Dia terbuka segera, gitu. Mana terbuka segera tutup, barulah tidak membatalkan sembahyang. Itu comel kitab ni didatangkan pandangan yang muktamadnya macam mana, cuma tidak didatangkan pandangan daif. Daif yang membuka akan aurah tu oleh angin dan yang lain daripada angin, hukumnya sama. Jika dapat ditutup dengan segera, dalam tutup tu tidak membawa pada perbuatan yang banyak, 3 kali turut-turut, maka tidak batal sembahyang. Tapi dalam kitab kita ni pandangan muktamad, kalau yang membuka akan aurah tu oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyang semata-mata. Mana pun semata-mata, walaupun dapat tutup dengan segera, walaupun tiada membawa pada banyak perbuatan pada menutupi akan dia sekalipun, batal semata-mata. Mana tengah semayang, anak mari dia pun ni, biasa orang perempuan lah, mana mak tengah sujud, dia pun tarik kain, terbukalah kaki orang perempuan, terbuka kaki, tutup segera ke, batal sembahyang semata-mata. Malaikat pandangan daif, segera tutup tak batal. Hak segera tutup tak batal pandangan muktamad, hanya yang membuka akan aurah adalah angin jua. Ini belajar bab hukum hakam semayang. Kalau jadi terbuka aurah oleh angin, kalau jadi terbuka aurah oleh kanak-kanak, macam mana hukum? Keluar tapala kita tu, tanda soal. Jadi Allah semayang tiang agama, perkara yang membatalkan semayang, yang tidak membatalkan semayang, siapa ke dak erti batas semayang je ni. Dak tanya bab ibadah-ibadah yang lain. Hak ni hak
tiang agama. Ni Hidayatus Sibyan, comel duk cerita sini ni. Satu bicara. Jadi orang kalau dia tak pernah belajar, dia beranggapan belajar bab semayang ni tak payah dah, pandai belaka dah. Tapi bila belajar baru tahu banyak benda tak pandai. Satu lagi pula orang ni dia kalau belajar ni dia jadi komang. Jadi komang lah kalau belajar je. Tak pandai lagi semayang daripada budak. Dia gitu. Jadi gitulah. Kalau macam kata kita ni jadi guru, kita kena perbetulkan bacaan Fatihah kita. Kenapa? Selama ni Fatihah tak betul lagi ke? Dia akan anggap begitu. Walah kita nak memperbetulkan bacaan Fatihah yang kita ramai guru dah yang kita perbetulkan bacaan Fatihah. Tapi kenapa masa lagi jumpa guru nak baca Fatihah depan dia? Ni kita amati ni semayang tiang agama. Tapi bagi setengah orang kalau nak perbetulkan Fatihah kau, tak betul lagi Fatihah tu. Nak belajar bab semayang, tak pandai lagi semayang tu. Kita setengah orang pada ni. Kalau belajar bab akidah pula, sama ni tak ada akidah lagi ke? Dia macam gitu. Dia tambah belajar-belajar ni. Bukan kata nak mari belajar. Hak kebetulan ada dalam masjid pun. Kebetulan ada dalam masjid. Orang mengajar, akak pungut lagi balik. Dia nak kata macam mana? Kalau kita hak Tuhan beri taufik hidayah, belajar daripada budak-budak tu rasa pelik rasa. Kalau kita lah orang mengajar, kalau ada memang tak ada ke mana-mana, kita nak dengar orang mengajar. Nak pergi dengar orang mengajar. Kalau lah kita duduk situ orang mari nak mengajar, sama telah kita takkan lari. Ni dak, orang mari nak mengajar lari. Dah masa orang main mengajuk masa tu duduk baca Quran tadarruh. Siapa masa orang pun marilah masa mengajar kuliah duha pukul 9 pagi. Mari mengajar kuliah duha 9 pagi. Ni baca Quran ni lepas subuh Nampak je orang mari nak mengajar, hak cepat sikit keluar, cepatlah sikit keluar, tapi je rembunglah dengar orang mari nak belajar, pelik dah jadinya. Hak siapa ke peringkat ni mula baca kitab dah, baru dia kat pungut dia balik. Ada juga pasal gitu. Mana kita kata kok bagi dia tu belajar tu sia-sia lah. Bukan kata belajar tu sunat. Kalau belajar tu sunat pun tak lari. Kalau belajar tu sunat tak lari. Belajar tu cakap kosong sia-sia, baik aku balik. Dengar orang ngajar cakap kosong sia-sia lah, lepas tu lari balik. Kalau dia anggap belajar tu sunat, takkan lari balik. Dah sunat pahala bulan Ramadan ni kan, boleh pahala wajib. Sama telah nak anggap belajar ni wajib fardu ain, jauh jelak lah dak bagi dia. Hak wajibnya baca Quran tadarus bulan Ramadan, tak wajib bagi dia nya. Dak gitu ustaz, tak ada orang siapa ketaruh baca Quran tu wajib. Sunat je. Dah sunat, tak apalah bulan Ramadan. Dah belajar apa hukum? Sia-sia. Wajib dah, kenapa kamu lari kalau wajib? Pada ni. Memang tak ada orang kata membaca Quran bulan Ramadan wajib, tak ada. Tapi cara perbuatan. Makna baca Quran duduk. Mari orang mengajar je, akak bungu lagi balik. Makna seolah-olahnya baca Quran tu wajib, orang mengajar ni bukan sunat, sia-sia. Kalau sunat awak takkan lari. Ada kalau kau katalah baca Quran sunat, orang mengajar sunat, kita belajar, tak payah lari lah muka sunat. Sunat bulan Ramadan boleh pahala wajib. Lari mana apa tu? Orang mengajar tu macam orang cakap kosong, sia-sia. Lepas tu lari balik. Mana tak ada malu, tak ada apa, orang tua buat perangai seumpama tu. Memang kita rasa macam luar biasa lah. Luar biasa pelik rasa. Kenapa jadi sikap seumpama tu? Walaha belajar wajib fardu ain, ijma' ulama. Wajib fardu ain belajar ilmu agama. Dan ada ke orang menafikan belajar fardu ain itu wajib? Tak. Dia tak ada orang menafikan, tetapi wajib fardu ain tu dirasa macam diberes dah. Situ. Kalau dia belajar je lagi, duduk je lagi, jahil lah dia. Dah ngaji Quran daripada pagi, orang main mengajar. Kalau duduk je, mengajar bab apa? Mengajar bab semayang. Kalau aku tunggu, jahil aku. Sebab apa? Aku pandai dah bab semayang, budak pergi semayang. Memang sebenarnya tidak ada orang yang menafikan belajar tu fardu ain. Sama telah pula ada nak mengatakan tadarus membaca Al-Quran tu wajib, tak ada. Tapi perbuatan tu,
Seolah-olahnya belajar tu dengan orang mengajar benda yang sia-sia. Seolah-olahnya. Kalau tak sia-sia kenapa lagi? Kalau letak kata belajar hukum sunat pun orang takkan lagi bulan Ramadan ni. Sementara belajar tu wajib fardu ain. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadr dayiqan haraja. Tuan kata, siapa yang menghendaki oleh Allah Taala akan menyesatkan sesiapa, nescaya Allah Taala akan menjadikan hati dada tertutup, tidak terbuka. Sebab Nabi sudah menyatakan bahawa yulhamu su'ada wa yuhun wa ashqiya. Allah Taala akan ilham, akan kurniakan ilmu kepada sesiapa yang Allah takdirkan pada azab orang yang bahagia di syurga, dan Allah Taala akan mengharamkan, menegah ilmu daripada sesiapa yang Allah takdirkan pada azab orang celaka ahli neraka. Kalau ahli neraka tak akan terbuka hati untuk belajar, akan tertegah di daripada majlis ilmu. Ahli neraka macam mana? Mengakali jahil fardu ain dah sebesar, berpegang dengan akidah salah, habis cerita. Semayang tak betul dah sebesar, habis cerita. Riak, ujud, takabur dah sebesar, habis cerita. Neraka lah. Walaupun dia rajin baca Quran sekalipun, tak ada nilai. Tak ada nilai. Kalau akidah tu salah, bukan amal sunat baca Quran, puasa fardu Ramadan pun tidak bernilai, Tuhan tak terima. Semayang waktu pun tak bernilai, Tuhan tak terima. Bayar zakat pun tak bernilai, Tuhan tak terima. Pergi Mekah habis duit saja je, Tuhan tak akan terima. Kalau berpegang akidah yang salah. Bukan kalau akidah salah tu kafir, kena qada balik puasa, semayang, zakat, haji. Itu bab kedudukan ilmu. Tapi begitulah. Di atas bahagian masing-masing. Tuhan telah menetapkan pada azal, sama ada seseorang ahli neraka, sama ada seseorang ahli syurga. Tuhan telah tetap dah pada azal. Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kamu, sesungguhnya tiap-tiap kamu akan dipermudahkan jalan bagi tempat yang dijadikan untuk kamu. Kalau Tuhan tetapkan kamu tu ahli syurga, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan syurga. Kalau Tuhan tetapkan seorang kamu tu ahli neraka, Tuhan akan permudahkan berjalan neraka. Jalan syurga adalah iman dan amal soleh. Tu jalan syurga. Jalan syurga iman dan amal soleh. Nak iman ni lah ilmu fardu ain tauhid. Nak amal soleh ilmu fardu ain fiqh dan tasawuf. Taat zahir, taat batin. Itu amal soleh. Jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang Allah takdirkan dianya ahli syurga, Tuhan akan permudah kepada jalan iman dan amal soleh. Sesiapa yang Tuhan takdirkan pada azab di ahli neraka, dia akan jauh daripada iman dan amal soleh. Tapi bagi dia beriman dah. Dia orang Islam kan. Tambahan pula ada orang mengajar kata, orang Islam berimanlah. Habis cerita tu. Islam lain, iman lain. Orang Islam tidak semestinya beriman. Islam kita warisi, iman kita tak warisi. Tapi dia orang mengajar, kuliah besar juga, masuk dalam dia juga. Orang Islam pastilah beriman. Habis cerita. Saya belajarlah bab akidah. Kita orang Islam pasti beriman. Tak ada. Islam lain, iman lain. Nak beriman, mengaji molek ilmu fardu akidah. Tapi tak pernah peduli fardu tauhid, fiqh, tasawuf tu tak ada bicara tu. Tapi hakikinya bahagian masing-masing. Ini kita bicara hak ni, hak terbuka aurah ni je. Batal ke tak batal? Jawab macam mana? Dan Hidayatul Sibyan ni, Hidayatul Sibyan bertunjuk bagi orang yang baru belajar. Mana kita ni kalau hak ni tak tahu kat baru belajar. Tapi Sibyan bukan baru belajar. Sibyan kanak-kanak. Tapi dah sebutlah kanak-kanak. Sebut baru belajar. Bertunjuk bagi orang yang baru belajar. Ni perkara membatalkan terbuka aurah. Terbuka aurah ni ada beberapa kerana. Terbuka aurah angin, terbuka aurah anak yang tarik. Nak kira mana dua ni? Terbuka aurah angin, terbuka aurah. Kanak-kanak ni pun menyebabkan terbuka aurah. Hak mana hak batal, hak mana tak batal. Kalau terbuka aurah oleh angin, dapat tutup dengan segera. Dalam tutup aurah tu tidak bawa pada banyak perbuatan, banyak pergerakan, tak batal. Kalau terbuka oleh angin, lambat tutup, sedar kemudian, maka batal. Tapi kalaulah kanak-kanak yang buka aurah kita, tu tak ada kira. Batal sembahyang semata-mata
walaupun dapat ditutup dengan segera sekalipun atas pandangan yang muktamad. Pandangan daif sebagaimana membuka oleh angin, sama juga membuka oleh yang lain daripada angin. Umpama kanak-kanak, kalau dapat tutup dengan segera, tak batal. Itu pandangan daif. Bukannya payah sangat perkara buat hukum hakam ni. Ngaji, biar kita pun faham dah. Hukum hakam jelas. Hukum hakam jelas. Sah batal tu jelas. Kalau kita tertanya-tanya tu, kitalah yang salah. Kemudian ni nak sentuh bab lain sikit. Ni ada orang tanya masalah boleh ke solat sunat seperti tahajud, tarawih dibuat dalam kereta macam solat sunat duha. Dia semayang sunat ni tarawih ke, witir ke, semayang raya ke, semayang sunat yang dituntut berjemaah lah saya sebut tadi tu. Boleh semayang atas kenderaan. Dia semayang sunat raya ni, semayang sunat yang dituntut berjemaah. Semayang sunat raya dituntut berjemaah. Pandangan muktamad sama je, boleh semayang atas kenderaan. Satu pandangan, kalau semayang sunat tu dituntut berjemaah macam tarawih, tak boleh semayang atas kenderaan. Tapi pandangan muktamad sama saja, sebab semayang sunat ni ada dua. Satu semayang sunat yang dituntut berjemaah, macam semayang 2 hari raya, macam semayang 2 gerhana, macam semayang minta hujan, macam semayang tarawih, macam semayang witir di bulan Ramadan. Itu semayang sunat yang dituntut berjemaah. Jadi kalau semayang sunat yang dituntut berjemaah, satu pandangan mengatakan tidak boleh semayang atas kenderaan. Tapi pandangan muktamad sama saja, semayang sunat yang dituntut berjemaah dengan yang tidak dituntut berjemaah boleh semayang atas kenderaan. Kiblahnya adalah arah tempat kita pergi. Kiblah adalah arah tempat kita pergi. Tak payah nak main sunat ni. Mana kalau pergi KL tu gak selesai 20 rakaat. Boleh habis berapa juz tu. Macam baca 20 rakaat tu nak ada sampai KL 4 jam 5 jam kan. Semayang tarawih mana? Atas kereta. Lama mana? 4 jam. 4 jam. Semayang tarawih baru je. Ada ni. Dia satu pandangan dia tak boleh kalau semayang tarawih ni sebab dia tutup berjemaah. Itu pandangan daif. Pandangan muktamad boleh belaka. Dia semayang sunat, banyak-banyak kita semayang sunat ni tidak dituntut berjemaah, termasuk semayang sunat tasbih tidak dituntut berjemaah, termasuk semayang sunat hajah tidak dituntut berjemaah, tak suruh berjemaah, tak dituntut ni, tak disuruh berjemaah oleh syariat. Tapi kalau kita buat juga okey je, boleh je, bukan makruh pun. Tapi dah tidak dituntut berjemaah, kalau buat berjemaah dapat pahala ke tak berjemaah tu, atau khilaf ulama pula. Tapi tidak makruh. Sebab tu orang semayang sunat tasbih tetap buat berjemaah. Semayang sunat hajah lagilah buat berjemaah. Walahal yang dituntut berjemaah semayang sunat, yang disuruh berjemaah 2 hari raya, 2 gerhana, semayang minta hujan, semayang tarawih, semayang witir dan orang. Itu saja semayang sunat yang dituntut berjemaah, yang disyariatkan untuk berjemaah. Jadi kalau semayang atas kenderaan ada pandangan kalau dituntut berjemaah tak boleh buat atas kenderaan. Tapi pandangan muktamadnya, walaupun semayang sunat yang dituntut berjemaah sekalipun, tetap boleh semayang atas kenderaan. Rokok, sujud, isyarat. Isyarat setakat mana? Setakat yang boleh berjalan lah. Mana rokok tunduk sikit, sujud tunduk lebih sikit. Tapi jangan tunduk sampai ke tak nampak jalan raya. Nampak jalan raya. Sampai masa tahan di poli. Kita nanti dulu, kita sesah semayang kita dahulu. Baca tasyahud kita beri salam, polis duk panggil kita tu senyap. Sambang dia dok. Kan dia dah. Kenapa kamu lambat? Saya semayang sunat tadi. Gili pala polis tu. Sunat apa atas kenderaan? Payahlah. Tapi kalau polis tu tahu semayang sunat atas kenderaan, semayang sunat. Okey, jalan lah. Ni orang baik. Kalau polis tak tahu, weh, kamu ni go apa semayang sunat atas kenderaan? Oh, pandai. Buka cermin lambat main sunat atas kenderaan. Nak nipu ya pada padang kok. Kok tamu samang pun samang tau. Macam ni. Kalau polis tu tahu, semayang sunat tadi dia pakai lepas je. Dia tak tahu. Kena samang dia tak tahu. Dah atas kenderaan main sunat apa atas kenderaan? Main sunat. Apa dari atas kenderaan ni?
Dia kita musafir. Ni mai sunat atas kenderaan bukan musafir 2 marhalah. Keluar kampung je dia panggil musafir. Kan kita musafir jamak qasar kan syarat 2 marhalah. Dia ada musafir pendek, ada musafir panjang. Musafir pendek ni keluar kampung. Tak apa 2 marhalah dipanggil musafir pendek. Jadi hak sembahyang sunat akan atas kenderaan ni ketika musafir walaupun musafir pendek. Boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Kita nak pergi bandar contohnya. Kita sembahyang qabliyah ba'diyah atas kenderaan. Bukan nak pergi bandar, contoh kita nak pergi masjid, lewat. Kita sembahyang qabliyah atas kenderaan. Kemudian selesai sembahyang fardu, kita nak sembahyang masjid itu kita nak cepat. Kita pun naik kenderaan, kita sembahyang ba'diyah atas kenderaan. Bukan payah sembahyang sunat ni. Sunat ni dia banyak sebab tu dia dipermudahkan. Berdiri main sunat tak ada hukum pun. Sebab apa? Banyak. Pemudahlah sikit. Duduk pun boleh. Yang ada ni. Bukan ada pengadaan mengatakan kalau sembahyang sunat iktidal bukan rukun. Duduk antara dua sujud bukan rukun. Itu pandangan tak. Mana kita main sunat hak memang berdiri bukan rukun tu kita maklumlah. Yang mana berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu kita maklum. Adapun sembahyang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Walaupun kita gagah macam mana pun kita sembahyang duduk okey je. Pandangan da'i ni bukan setakat boleh duduk. Bukan iktidal duduk ada sujud tekan sunat bukan rukun. Biar cepat sikit, biar boleh banyak. Gitu. Jadi dipermudahkan pada sembahyang sunat termasuk boleh sembahyang atas kenderaan ketika musafir walaupun musafir itu musafir yang pendek sekalipun. Ini tak syarat musafir boleh jamak kasar. Musafir boleh jamak kasar yang boleh berbuka puasa itu musafir yang panjang. Musafir panjang barulah boleh berbuka puasa. Musafir pendek tak boleh berbuka puasa. Itu musafir jamak kasar, musafir dibenarkan berbuka puasa. Adapun sembahyang sunat atas kenderaan ketika musafir itu bukan semestinya musafir yang panjang, musafir yang pendek sekalipun. Bahkan diharuskan sembahyang sunat atas kenderaan dinyatakan bahawa ijma' ulama mengharuskan sembahyang sunat atas kenderaan. Ijma' ulama sebab Nabi SAW pernah sembahyang ketika Nabi naik unta. Jadi ijma' ulama mengharuskan sembahyang sunat atas kenderaan. Kemudian tadi saya kata nak sebut perkara lain sedikit tu. Kita bicara di sini bab fiqh. Membuka akan aurah oleh yang lain daripada angin. Membuka akan aurah oleh angin. Ini semua dipanggil asbab belaka. Asbab. Hakiki pegangan kitanya yang lain daripada angin, kanak-kanak ke, kera kucing ke, angin sendiri ke, makhluk tak bekah sama sekali. Terbuka aurah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Bukan kata kanak-kanak yang menyebabkan terbuka aurah. Bukan kata kera kucing ke yang menyebabkan terbuka aurah. Bukan angin yang memberi bekah pada membukakan aurah, bukan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, kanak-kanak, kera, kucing contohnya. Dan jika membuka akan oleh angin yang membuka aurah, ini dipanggil asbab zahir. Ini bukan hakiki ni. Hakiki pegang kitanya yang berlaku kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalau berpegang semata-mata makhluk. Taklah makhluk tu kanak-kanak ke, kera, kucing, angin ke. Kalau berpegang semata-mata makhluk yang beri bekah pada membukakan aurah tanpa ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kafir ijma' ulama pegangan tu. Kekal neraka selama-lamanya, puasa tidak sah, sembahyang tidak sah, zakat haji tidak sah, dia wajib kena qada kemudian. Kalau berpegang semata-mata makhluk yang bekah yang menyebabkan terbuka aurah yang tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah, kafir ijma' ulama. Ni hanya sandar kepada asbab. Kitab fiqh sandar kepada asbab.
kita cakap harian pun sandar kepada asbab. Tak ada salah apa pun. Kita cakap harian kan. Oh, semalam tak berapa selera makan sahur. Hari ni letih. Kalau biasa-biasa, kalau selera makan sahur barulah bertenaga. Walau letih ke bertenaga ke, tak berkait dengan makanan. Bukan makanan yang menjadikan kita bertenaga, bukan kerana tidak makan yang menjadikan kita jadi tidak bertenaga. Bertenaga tidak bertenaga, kesemuanya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanan tu makhluk tak boleh bekah sama sekali. Tapi kita cakap sebab tak ada salah. Badan ni sejuk, aircon sejuk, kipas terang kerana cahaya lampu, terang kerana kita pakai cermin mata. Kita pakai cermin mata maka terang. Kita pun tambah power ada tak cukup, kita pun tambah power baru. Lepas tu kau tambah power baru ni, power tu kuasa lah. Adakah cermin ni ada kuasa? Kita kata kuasa tu pada zahir. Hakikinya yang amat kuasa siapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Allah yang amat kuasa, bukan makhluk. Cermin tak ada kuasa. Tapi kita kata kuasa tak ada salah. Kalau kita kata kuasa bateri ke, halu budak-budak power tak? Power Ranger ke apa tu? Tu kuasa tak? Tu power Ranger tu. Tu kuasa tu. Mana kita cakap ni kita kata kok kalau bateri hok lama dah. Kalau telefon hok lak tu lah. Cah tu nah. Dak cah. Dia punya power dia tu kurang dah. Padahal yang ada power, yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sandar kepada makhluk kuasa, tak ada salah. Itu hanya percakapan. Kita hanya sandar kepada asbab. Pegangan kesemua yang berlaku adalah datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang semata-mata angin yang membukakan aurah, berpegang semata-mata angin yang meniupkan benda, yang menerbangkan benda-benda yang ringan, semata-mata angin yang menerbangkan atap ke, shilling ke, yang tidak berkait dengan kekuasaan Allah, atau kafir ijma' ulama. Adapun kalau angin yang membukakan aurah, angin yang menerbangkan benda-benda yang ringan, angin yang menerbangkan atap, shilling contohnya, dengan kekuatan angin yang Tuhan letak kekuatan di angin tu. Tuhan letak kekuatan di angin tu berkah. Tapi angin berkah dengan kekuatan yang Tuhan letak di angin. Ini akidah yang kata setengah masih lagi kafir, kata setengah akidah yang berdosa besar. Akidah yang bid'ah yang sesat. Walaupun tidak dukungkan kafir, walaupun puasa, sembahyang, zakat, haji nisah, tapi tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ini bab pegangan. Tapi kita bicara dalam kitab fiqh ni kok tak ada lah Allah Taala. Yang adanya membuka akan dia akan orang oleh yang lain daripada angin. Membuka akan dia akan orang oleh angin. Tak ada sebut pun qada dan qadar Allah. Tak ada salah apa pun. Pegang kita tetaplah. Kan biasa kan orang duduk cerita bab ilmu zahir itulah. Contoh biasa kot ilmu sains. Ilmu sains tu tak ada cerita pun Tuhan. Sains tak ada Tuhan. Dari sini pun. Yang membuka aurah oleh angin. Ada sebut kuasa Tuhan? Tak ada. Sama aja. Ilmu sains ke, ilmu fiqh ke, sama saja. Tidak sandar kepada qada dan qadar Allah. Pegangan kita tetap dah. Segala-gala yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar. Qadar yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Saya biasa kalau ada boleh biar kita faham. Sini tengok angin buka. Kitab fiqh kata angin, tak kata Allah pun. Sebab ada orang salah pengajian, cakap sebab je kafir mu tak ada Tuhan. Oh, senang dia. Tolong Panadol suti hilang pening kepala. Kafir mu kata Panadol yang menghilang pening kepala. Allah Taala dia mengkafirkan orang mukmin. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, maka sesungguhnya ia
Jadi telah pun jadi kafir. Dia kafir, bukan orang yang dikafir tu kafir. Dia mengkafir orang cakap asbab. Biasa obat lah. Kan? Dia cakap obat semua kan. Cakap bak vaksin, cakap bak virus. Itu cakap asbab lah ke? Vaksin ke virus ke? Makhluk tak boleh bekas. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Tapi cakaplah vaksin ke virus ke cakap sandar pada asbab. Tak ada sebut pun perbuatan Allah. Pegangan kita tetap dah. Segala-galanya berlaku. Kesemuanya qada dan qadar Allah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zar. Tidak ada. Yang berlaku kesemuanya datang ada qada dan qadar. Qadar yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Ke-15-nya mengerjakan sesuatu yang membatalkan sesuatu akan puasa. Perkara yang membatalkan puasa kita buat dalam semayang, batal juga semayang. Apa perkara? Makan minum jelas. Apa perkara yang lain? Kita masukkan sesuatu ke dalam rongga, membatalkan puasa. Kalau kita buat tengah semayang, membatalkan sembahyang. Jadi tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Contohnya makan minum tu kita maklum lah tu. Dan memasukkan satu dalam rongga, membatalkan puasa, jangan buat 3 semayang. Dia akan membatalkan semayang pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.